Ha, jangan lupa subscribe, share dan like. Hai, Assalamualaikum korang. So, untuk episod kali ni aku nak cerita pasal pengalaman aku masa aku study dekat Melaka dulu. Tapi nama college aku tak boleh bagi tahu lah. College tu pun dah tak ada dah sekarang ni, dah dipindahkan kot, tak silap aku. So, sebelum aku start cerita pengalaman aku, korang tolonglah subscribe, tolong tekan button like, lepas tu tekan bell notification kan. Okay, so kali ni aku nak cerita masa zaman aku study lah. So benda ni jadi dalam berapa tahun lepas lah, dalam 6-7 tahun lepas macam tu kot. Aku study dekat Melaka, dekat area Alor Gajah. Aku tak boleh dah beritahu aku study dekat mana, tapi aku boleh beritahu aku study dekat Alor Gajah je. Masuk sem kedua tu, kita orang kena duduk luar. Dia macam satu building, tak ada lah dia satu building, dia macam ada 4 tower. Building tu sebenarnya college sewa. College sewa ke college beli aku tak sure, tapi kiranya kalau kita orang nak menyewa pun kita orang menyewa dekat college. So kalau kata rumah tu, contohlah harga rumah tu 1K kan, so kita orang kena share-share berapa orang yang duduk semua. So time tu kita orang dapat rumah level 21, tak silap aku. Depan rumah kita orang tu kiranya buka-buka je pintu, ada tangga. Ada pintu tangga, pintu kecemasan tu. Kiranya buka je pintu, ada tangga. Tapi tangga tu ada pintu lah kan. So aku tak berapa nak gemar sikit dengan tangga tu, sebab dia macam, kau faham tak, bila kau buka je pintu tu, dia macam ada satu aura yang macam macam tu kat korang. Aku selalu tutup pintu tu, tapi pintu tu selalu terbuka sendiri. Walaupun kalau korang tahu pintu on, kalau tulis selalunya orang akan tulis kat atas tu pintu rintangan api kan. So kalau korang tahu pintu tu kan berat, tapi setiap kali aku tutup, aku keluar tengah malam, mesti pintu tu terbuka. Ada sekali tu kita orang lepak ramai-ramai rumah, housemate kan. Boleh solat 3 orang. Aku, lepas tu ada seorang tu nama Dila, seorang lagi nama Diana. Kita orang 3 orang tak boleh solat. So 4 orang lagi boleh solat. So yang 4 orang ni, lepas solat maghrib, diorang pun siap-siap, diorang turun bawah pergi surau. Sebab malam tu pun ada macam ceramah kot, tak silap aku, dekat surau. So aku, Diana dengan ni tak pergilah. Masa diorang nak pergi, nak ke lift lah, nak turun pergi surau tu, aku, Diana dengan Dila ni hantarlah diorang dekat lift. Lift tu macam dekat je lah. Alah tahu kan, rumah kita orang tu lebih kurang macam kondo lah. Lepas tu kita orang hantar pergi kat lift. Tapi kita orang dah hantar ramai-ramai, so dia orang dah masuk lift. Yang si Dila dengan Diana ni, dia orang lari-lari, dia orang tinggal aku dekat luar. So dia orang masuk rumah, dia orang lari masuk bilik sebab dia orang takut aku tangkap dia orang. Time tu aku nak buka pintu rumah tak boleh tau, macam ketat, macam ada orang tahan pada dalam, faham tak? Lepas tu time tu aku agak pelik lah juga, sebabnya pintu rumah aku tu dia jenis macam, tahu tak yang pintu kecil, ada satu pintu kecil, lepas tu pintu besar. Alhamdulillah. Lepas tu bila lock pintu tu, yang jenis kita kena tekan baru kita boleh tolak, faham tak? Aduh susah lah. Nanti korang pandai-pandai lah Google. Dia selalunya kita kalau tombol bulat tu kita pusing kan, ataupun yang tombol yang panjang tu kita tolak ke bawah. Tapi ni yang jenis ada macam ada satu punat tu, kita tekan dia ke bawah baru kita boleh tolak pintu. Macam tu. So pintu rumah aku macam tu. Lepas tu masa aku tekan nak buka tu, macam tak boleh tau, macam ada orang tahan pada dalam. Lepas tu aku jerit lah, weh janganlah tahan, buka lah pintu. Lagipun time tu pintu tangga yang belakang aku ni memang terbuka tau. So aku dah rasa lain gila. Aku rasa macam tak seronok lah. Dah lah belah ujung tu gelap, macam lampu dia selalu terbakar, lampu koridor ni selalu terbakar. Lepas tu ujung ni tu gelap. So aku dah rasa lain lah time tu.
Lepas tu aku jerit-jerit kan, dia orang tak buka. Lepas tu aku pelik lah lagi satu, pintu rumah aku tu, dia memang dia punya besi dia tu, yang dia punya cakut dekat pintu tu dah macam loose tau. So kalau angin kuat pun, kalau tiup, pintu rumah aku akan boleh terbuka sendiri. So time tu aku dah pelik, kenapa tak boleh buka kan. Lepas tu aku macam marah, aku macam aku time tu aku ingat aku cakap, bodoh punya setan, aku cakap macam tu. So aku tekan je, aku tolak. Bayangkan macam kita dah tolak sehabis tenaga ni, benda yang tahan dekat dalam tu dia macam lepas. Faham tak? Okay, contohlah kau buka pintu, member kau tahan pada dalam, kau dah tolak dengan badan kau, tiba-tiba member kau lepas daripada dalam. Dia macam tu. Lepas tu bila yang dalam tu lepas, tiba-tiba aku rasa macam yang ada benda dekat belakang aku besar. Aku rasa lah benda tu, tapi aku tak nampak. Aku rasa macam ada benda besar berdiri belakang aku. Dia tekan kepala aku macam ni. Faham tak? Susah lah nak cerita. Tapi memang aku rasa macam ada aura besar. Aku rasa macam panas gila belakang aku. Aku tak pusing tau. Lepas tu dia tolak kepala aku macam ni. So dahi aku yang belah sini terkena tombol yang picit pintu tu. Lepas tu bila aku dah boleh buka pintu tu, aku macam pegang lah kepala aku. Aku memang rasa sakit lah time tu. Lepas tu aku gelak-gelak lagi time tu tau, sebab aku tak tahu apa yang jadi. Lepas tu aku panggil lah, weh Diana, Atin, aku rasa sakit lah kepala aku kan. Terantuk kot kat pintu, aku cakap macam tu. Lepas tu dia orang ni pun keluar daripada bilik. Mana ada kita orang kunci pintu, kita orang tutup macam tu je lah. Kita orang menyorok dalam bilik. Weh, Ika, macam tu. Lepas tu aku cakap lah, kenapa? Ika, darah. Dengan si Dila ni, dia orang duduk nama Fatin, patutlah aku confuse. Seorang nama Fatin Diana, seorang Fatin Adila. Okay. Lepas tu yang si Dila, yang si Fatin ni, ada macam muka dia pucat gila kan. Dia orang duduk nama Fatin, patutlah aku confuse. Seorang nama Fatin Diana, seorang Fatin Adila. Okay. Lepas tu yang si Dila, yang si Fatin ni, ada macam muka dia pucat gila kan tu. Lepas tu aku cakap, weh kenapa? Lepas tu yang si Dila ni macam, weh Ika, darah. Lepas tu kan aku angkatlah tangan aku, weh darah meleleh-leleh tu kat sini. Meleleh-leleh kat sini. Lepas tu aku tengok atas lantai dah penuh darah. Lepas tu aku macam, oh my god, apa benda ni kan. Lepas tu aku pergilah dekat cermin. Aku tengok lah. Aku selak rambut aku macam tu kan. Rupa-rupanya dahi aku dekat sini terbelah. Memang terbelah time tu. Orang ni berlari turun bawah, pergi panggil yang pergi surau ni. Lepas tu aku pun pergilah hospital. Lepas tu masa pergi hospital tu, yang teman aku si Dila dengan Fatin ni lah. Yang teman aku, ke Fatin seorang yang teman aku tak ingat lah. Lepas tu dah sampai dekat hospital tu, aku kena tunggu lama tu. Lepas tu sampailah turn aku masuk bilik yang nak jahit tu. Ada seorang pakcik tu dia tengah macam MA kot pakcik tu. Dia tak adalah pakcik dalam 40 macam tu lah. Dia macam tengah standby barang macam untuk kita jahit apa semua ni kan. Dia tengah standby barang-barang tu lah. Yang seorang lagi muda, abang. Dia yang akan jahit kepala aku ni. Then masa nak jahit tu, jarum yang nak jahit kepala aku ni tak tembus tau. Dia jadi bengkok. Nak jahit kepala aku ni, katalah keras lah kepala adik ni, kepala batu ke apa, dia cakap macam tu kan. Lepas tu dia kata dah 3 jarum dah ni kan, bengkok semua jarum ni, macam mana? Lepas tu yang pakcik tu kata, dek, cakap dekat yang benda-benda yang tak apa nampak, yang ikut tu, suruh dia orang pergi main-main jauh-jauh. Aku macam, tak, adik cakap je lah, suruh je dia orang pergi main jauh-jauh, cakap nak buat kerja. Aku yang tak tahu apa ni pun aku macam, oi, pergilah main jauh-jauh kan, dia orang nak jahit kepala otak aku ni, aku nak tidur, janganlah kacau apa-apa, aku cakap macam tu. Aku dah cakap macam tu, abang tu pun sambunglah jahit kan. Elok je jarum tu masuk. Kira time tu abang tu cucuk aku sekali je, aku dah tak rasa sakit. Betul abang tu cakap, kalau sakit bagi tahu. Aku cakap lah, tak. Dia orang kata lah, pelik, selalunya cucuk 2-3 kali rasa lagi sakit kan, ni tak rasa dah sakit. Lepas tu pakcik tu cakap,
Biasalah dah ada yang duk mengikut. Habis jahit tu, sebelum aku keluar bilik tu pakcik tu kata, balik ni dia kata mandi bersih-bersih nak tidur, ambil wuduk, dia cakap macam tu. Dah habis pun semua tu, aku masuk dalam van. Tiba-tiba pakcik yang bawa van, pakcik guard tu dia tegur aku. Pakcik tu tua jugalah, orang Kedah kot. Pakcik tu pencen askar. Pakcik tu katalah dekat aku, dia kata, tahu tak ada benda yang tak elok duk mengikut, dia cakap macam tu kan. Lepas tu aku cakap lah, tak tahu kenapa pakcik. Dia kata, masa tadi kamu naik van tadi ada yang tak elok duk mengikut, dia cakap. Aku diam je lah. Yang bestnya time tu, family aku tak tahu lagi tau. Tapi ayah aku pelik juga dengan arwah ayah aku. Sekarang arwah lah. Aku pelik juga dengan arwah ayah aku ni. Dia macam tahu tau apa yang jadi dekat aku. Dia macam dapat rasa lah. Lepas tu tiba-tiba malam tu, masa dalam van tu, ayah aku call, dia cakap, nak tanya ni, okey ke? Hang okey ke? Lepas tu aku tanya, kenapa? Pasal apa? Dia kata, macam ada benda jadi je. Macam ada benda tak elok jadi. Lepas tu aku tak boleh nak cakap, aku nak menangis ni. Lepas tu yang si Fatin ni, dia ambil telefon. Dia cakap, sebab dia orang rapat dengan ayah aku juga. So dia orang cakap, ayah ni. Ayah aku cakap, tak apalah, nanti kalau boleh balik-balik lah, kita berubat dekat sini. Lepas tu aku tak tahu cerita, tiba-tiba kakak aku call. Pagi esok tu pukul 7 kot dia call. Dia cakap, siap-siap lah barang. Lepas tu aku cakap lah, siap barang? Siap barang apa aku cakap kan. Lepas tu dia kata, tak apa, siap-siap je barang, aku on the way pergi ambil hang. Dia kata macam tu. Aku pun balik lah. Lepas tu sampai-sampai je rumah, ayah aku tengok aku, ayah aku cakap, aku suruh hang balik seorang, ayah hang buat balik 2-3 ekor, pasal apa? Aku diam je lah. Lepas tu aku tak tahu lah, ayah aku adalah, dia buat ayak-ayak apa bagi aku minum. Tapi dia tak bagi aku masuk rumah kita time tu. Dia buat ayak bagi aku minum. Lepas tu dia macam renjih-renjih kat badan aku. Lepas tu aku masuk dalam rumah. Itu je lah. So luka parut yang aku terantuk dekat pintu tu sampai sekarang ada. Sampai sekarang tinggal kesan. Lupa nak habaq kat hampa. Total aku kena jahit time tu 11 jahitan. So agak panjang jugalah. So bayangkan benda yang kecil macam noek tu terantuk, boleh berdarah, boleh luka panjang macam tu. So bayangkan. Tu baru kisah pertama aku dekat college Ada lagi kisah-kisah yang lain, so aku akan cerita dekat lain-lain episod. So korang tunggu je lah nanti apa-apa update daripada aku Okay, dekat tu je. Thanks korang sebab sanggup tengok video aku yang membosankan ni. So okay, sampai takat ni je. Nanti kita sambung lain. Aku harap musim-musim corona membara bak kata Azfahiri ni. Aku harap korang tak keluar rumah kalau tak ada benda yang penting. Aku doakan korang sentiasa dilindungi. Okay, stay safe. Nak keluar pakai mask, bawa hand sanitizer. Jangan pergi tempat yang ramai-ramai. Senang cerita, jangan dedahkan diri korang dekat bahaya lah. Okay, so okay, terima kasih. Assalamualaikum, bye.